Kau ni berdoa tak makbul, Tuhan tak dengar doa kau ke? Jadi benda-benda itu datang kepada kita, bisikan dalam diri kita ataupun daripada luar, kita ada satu panduan supaya kita tidak tersesat dalam kita berfikir. Bagi orang mukallaf, maknanya paling basic, paling kurang 20 sifat ni kena faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita menyambung kembali kitab Ad-Durar Al-Bahiyah dan kita sampai ke muka surat yang ke-20, insyaAllah. Silakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuh. Fasal perkara yang wajib ke atas mukallaf mengetahuinya. Okey, mukallaf ni adalah istilah agama, iaitu orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum. Orang dipertanggungjawabkan hukum ni dia orang yang berakal, kemudian orang tu mumayyiz ni istilah dia boleh membezakan buruk baik, okey, dan juga baligh ni telah sampai umur dia. Jadi maknanya wajib bagi orang yang mukallaf, maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum, wajib dia mengetahui bab ini ataupun perkara ini. Silakan. Wajibu ala kulli mukallaf syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Wajib ke atas setiap mukallaf di sisi syarak untuk mengetahui apa yang wajib bagi hak Maulana Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa taala, apa yang mustahil baginya dan apa yang harus baginya. Okey, kemudian seterusnya. Wa jumlatu zalika ihda wa arba'una aqidatan al-wajibu minha 20 wa mustahilu 20 wal jaizu wahid. Jumlah kesemua perkara ini ada 41 akidah, iaitu sifat 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Okey, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membicarakan mengenai ketuhanan dan juga kerasulan, dia perlu mengetahui 50 sifat. Okey, 50 sifat, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil dan 1 yang harus. Ni yang 41 sifat ni, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Okey, lagi 9 tu apa? Untuk Nabi. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul dan 1 yang harus bagi Rasul. Jadi 50 sifat itu kita kena faham. Dia sebagai satu guideline. Jadi maknanya hari ini kalau dia kata tiba-tiba orang cakap kita bicara mengenai Tuhan, kita terus dapat secara pantas faham, oh ini tak betul ni. Contoh hari ni katakan datang orang etis kat kita, betul ke Allah tu wujud ke tak? Jadi 20 sifat ni terus kita boleh secara spontan, kita ada satu guideline. Jadi maknanya sebab itu wajib bagi mukallaf, bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia faham 50 sifat ini, 41 bagi Allah dan 9 bagi Rasul, supaya satu benda yang mudah, cepat untuk kita dapat cek ataupun dapat periksa betul ke tak satu fahaman itu ataupun satu pandangan ketika dilontarkan kepada kita itu. Okey, kita mulakan dengan 41 sifat dulu. Okey, sila. Fa awwaluha al-wujud wa yastahilu alaihi al-adam. Maka sifat yang pertama wujud dan mustahil baginya adam. Adam ni iaitu tiada. Adam ni makna tiada. Dengan ain, Adam.
Kalau Nabi Adam tu dengan alif, Adam. Jadi maknanya sifat yang pertama yang kita kena faham, sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dan mustahil. Sifat mustahil adalah Adam, iaitu mustahil baginya tiada. Dan wujud Allah ni berada maksudnya sentiasa wujud, daripada dulu sampai tidak ada masa. Wujudnya itu tidak bermasa. Wujud memang wujud. Sebab itu kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita rujuk dekat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alamin. Alamin tu dia plural, dia jamak, banyak alam. Tak kisahlah alam manusia ke, alam jin ke, alam haiwan ke, alam apa ke, dia Tuhan bagi sekalian alam, dulu dan akan datang dan selama-lamanya, tak terikat dengan masa. Wujudnya itu wujud. Jadi kalau orang kata Allah tu ada ke, tak dengar apa doa kita terus boleh spontan. Tak, Allah tu sifatnya adalah wujud. Mustahil dia tidak ada. Mustahil dia tidak ada. Jadi maknanya datang satu pandangan ataupun terbisik-bisik ke hati kita. Jadi mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni satu benda yang terus kita boleh tak payah fikir-fikir. Dia terus ada satu spontan, kita boleh tolak bisikan-bisikan itu. Kalau dengan manusia ni kita boleh berhujah. Kalau syaitan yang bisik ke hati kita, sebab syaitan tu sifatnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan hati manusia. Jadi kalau kita tak ada satu guideline, satu panduan, kita akan melayan bisikan-bisikan tu. Ya ke Tuhan ni ada, doa kau tak makbul pun, kau doa berbuih mulut tak makbul pun, terus kita tahu, oh Allah tu wujud, mustahil baginya Adam, mustahil baginya itu tiada, dia ada. Okey, seterusnya. والثاني القدم ومعناه لا أول لوجوده ويستحيل عليه الحدوث. Kedua, qidam, yang bermaksud tiada permulaan bagi kewujudannya dan mustahil baginya hudus, iaitu baharu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu qidam, memang sedia ada. Kita tak boleh nak berfikir selagi mana ada logik dia, selagi itu kita tak mampu nak fikir. Jadi sifat Allah tu adalah qidam, maknanya memang sedia ada, tak terikat dengan masa itu. Masa ni adalah makhluk perkiraan. Contoh hari ni kita ada tahun hijrah, kita ada tahun Masihi. Dulu orang Jawa ada tahun Saka. Jadi maknanya tahun Saka, tahun Thailand. Macam mana tahun ni berapa tahun dia, tahun berapa lahir dan sebagainya. Maknanya itu masa, itu kita manusia. Tapi Allah tu sifatnya adalah qidam, mana sedia ada, tak terikat dengan masa. Seterusnya, والثالث البقاء ومعناه الذي لا آخر لوجوده ويستحيل عليه الفناء. Ketiga, baqa, yang bermaksud tiada perakhiran bagi kewujudannya dan mustahil baginya fana, iaitu musnah atau pupus. Okey, qidam tadi permulaan memang sedia ada, tak ada permulaan. Baqa ni pula kekal sampai bila-bila. Jadi manusia sifatnya adalah fana. Dalam Quran surah Ar-Rahman Allah sebut, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada fana. Fana ni maknanya akan binasa. Allah saja yang kekal. Jadi Allah tu baqa. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya adalah fana, ataupun musnah ataupun pupus. Okey, kemudian yang keempat yang wajib dan keempat yang mustahil. والرابع مخالفته تعالى للحوادث في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل عليه المماثلة. Keempat, mukhalafatu lil hawadith, pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, dan mustahil baginya mumathalah. Mumathalah tu maksudnya dia ada, maknanya sama dengan makhluk. Mustahil. Sebab itu hari ini bila kita belajar mengenai wajib bagi mukallaf mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, tiba-tiba ada satu orang kata, Allah Subhanahu Wa Taala tu bertangan. Kita boleh terus blok. Ini bukan, sebab Allah tu mukhalafatuhu lil hawadith. Dia tak sama dengan makhluk. Dia tak payah kita terfikir-fikir, ya ke? Macam logik tapi tak betul, tak boleh. Tak payah fikir-fikir dah. Allah tu langsung
takkan sama mukhalafatuhu lil hawadis, takkan sama dengan makhluknya. Okey. Seterusnya. Wal khamis qiyamuhu ta'ala bin nafs wa ma'nahu adamul ihtiyaji ila zatin yaqumu biha wa adamul ihtiyaji ila mujidin yujidu wa yastahilu alaihi an la yakuna qa'iman bi nafsi. Kelima, qiyamuhu bi nafsi yang bermaksud tiada berhajat kepada zat yang mendirikan sifat itu serta tiada berhajat kepada pencipta yang menciptakannya, dan mustahil baginya untuk tidak bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Jadi maknanya qiyamuhu bi nafsi ni dia tidak berhajat kepada apa pun dan siapa pun. Dia tidak berhajat pun. Kita hari ni tuan-tuan sekalian, cuba kita bayangkan, esok pagilah kita nak sarapan pagi, okay? Kita makan nasi lemak lah contoh. Cuba kita tengok sepinggan nasi lemak yang kita bakal makan. Kita punya rezeki pada esok pagi tu, kita nak makan nasi lemak tu, ada yang Allah sediakan tu bertahun lepas. Nasi itu mungkin telah ditanam setahun lepas, untuk jadi tu. Orang yang bawa beras tu mungkin beras import ke apa semua, kalau naik kapal terbang tu mungkin dah buat 20 tahun lepas. Kapal terbang pakai minyak, kereta pakai minyak, mungkin minyak tu dah digali 5 tahun lepas. Sambal ikan bilis, lada tu mungkin 6 bulan lepas dah ditanam. Ikan bilis mungkin dah diambil dalam 3 bulan lepas. Dikumpul-kumpul, tukang masak pada pukul 4 pagi nanti, kita makan. Cuba kita perhati, Allah sediakan tu sebenarnya bertahun-tahun. Ada yang bertahun-tahun untuk rezeki kita. Sebab itu ucapkan setiap kali makan Alhamdulillah. Bukan hari ini tukang masak yang masak, tapi telah disediakan oleh orang ini untuk kita punya sepinggan nasi lemak. Kita ni tetap bergantung dengan orang lain, dengan hasil kerja orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mukhalaf, Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bi nafsi. Dia tak bergantung dengan apa pun dan siapa pun. Jadi kalau hari ni kita kata, ada orang kata, awak ni sembah Allah, maksudnya nak mengagungkan Allah. Habis kalau awak tak sembah Allah, Allah tu tak agung dia. Terus mukhalafatuhu lil hawadis. Allah SWT qiyamuhu bi nafsi. Dia berdiri sendiri. Orang sembah dia ke orang tak sembah dia, dia tetap agung. Tapi kita sembah dia sebab kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya boleh terus blok terus. Kita boleh terus cepat dalam kita berfikir mengenai ketuhanan kalau kita faham sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian seterusnya, wasadis al-wahdaniyah بمعنى أنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل عليه التعدد. Keenam, wahdaniyah yang bermaksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala satu atau esa pada zatnya, sifatnya serta perbuatannya, dan mustahil baginya lebih daripada satu. Jadi Allah tu wahdah, maknanya wahdaniyah. Wahid lah, wahid itu esa. Mustahil ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi ada pahaman-pahaman agama yang lain, dewa itulah, dewa inilah, banyak dewa. Tapi Allah tu wahdaniyah, Allah tu esa, tiada yang lain. Jadi maknanya tak ada sesuatu pun yang menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, wasabi' al-qudrah wa yastahilu alaihi al-ajz. Ketujuh, kudrah, iaitu maha berkuasa dan mustahil baginya lemah. Jadi maknanya Allah tu dia berkuasa, dia buat apa yang dia kehendaki, dan mustahil dia tak mampu untuk buat benda itu. Okey. Seterusnya, wa thamin al-iradah wa yastahilu alaihi al-karahah. Kelapan, iradah, iaitu maha berkehendak dan mustahil baginya paksaan. Maknanya Allah tu dia fa'alun lima yurid. Dia buat apa yang dia kehendaki. Mustahil bagi dia kena paksa dengan orang buat. Baru dia buat mustahil. Dia buat mengikut apa yang dia kehendakinya. Okey, seterusnya, wattasi' al-ilmu
wa yastahilu alaihi jahlu. Kesembilan, ilmu, dan mustahil baginya jahil. Allah Subhanahu wa taala itu ilmu dan sumber kepada ilmu. Mustahil bagi dia itu tak tahu ataupun tak faham satu benda itu. Okay. Seterusnya, Wal ashir al-hayah wa yastahilu alaihi al-maut. Hidup dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu mati. Sebab itu ketika kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun berapa? Pada tahun 10 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. 632 Masihi. Ketika Nabi SAW wafat, ketika itu sahabat-sahabat semua ada yang rasa sedih, ada yang tak boleh terima. Jadi ketika itu bangun Sayyidina Abu Bakar, menyebut apa kata Sayyidina Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Kita memang sedih, tapi siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang sembah Allah, Allah tu hidup dan takkan mati. Maksudnya Allah tu hayyun, maknanya hidup dan takkan mati. Seterusnya, wal hadi ashar as-sam'u wa yastahilu alaihi al-samam. Ke-11, sama, iaitu maha mendengar dan mustahil baginya peka. Allah tu maha mendengar, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia tahu kerlingan mata kita dan apa yang berada dalam hati kita tu. Jadi kita disuruh untuk kita sentiasa berdoa, menyebut namanya, sebab Allah tu maha mendengar. Seterusnya, wa tsani ashar al-basar wa yastahilu alaihi al-ama. Ke-12, basar, iaitu maha melihat dan mustahil baginya buta. Maha melihat, Allah memperhatikan, dan mustahil baginya tak nampak ataupun buta. Okey, seterusnya, wa tsalitha ashar al-kalamu wa yastahilu alaihi al-bakam. Ke-13, kalam, iaitu maha berkata-kata, tetapi cara berkata-kata Allah Subhanahu wa taala tak sama seperti cara berkata-kata makhluknya yang memerlukan lidah dan suara, dan mustahil baginya bisu. Jadi Allah tu berkata-kata, tapi takkan sama. Sebab apa? Tu yang sebelum ni, mukhalafatuhu lil hawadith, dia takkan sama. So berkata, dan mustahil ala bisu. Seterusnya, wa rabi' ashar kaunuhu qadiran wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan. Ke-14, iaitu keadaannya, keadaan Allah, kalam dan mustahil baginya bisu. Yang ke-14, kaunuhu qadiran dan mustahil baginya kaunuhu ajizan. Jadi kaunuhu qadiran, keadaannya itu berkuasa. Mustahil baginya keadaannya itu adalah lemah. So maksudnya sentiasa berkuasa dan boleh maknanya mengimplementasikan apa yang dikehendaki itu. Seterusnya, wal khamis ashar kaunu muridan wa yastahilu alaihi kaunu mukrahan. Ke-15, kaunu muridan dan mustahil baginya kaunu mukrahan. Keadaannya itu iaitu berkehendak. Berarti dia boleh buat apa yang dikehendaki, mustahil baginya itu terpaksa ataupun maknanya terikat dengan satu benda tu. Seterusnya, wasadis ashar kaunu aliman wa yastahilu alaihi kaunu jahilan. Ke-16, kaunu aliman dan mustahil baginya kaunu jahilan. Keadaannya itu mengetahui, dan mustahil baginya keadaannya tak mengetahui. Okay, seterusnya, wasabi ashar kaunu hayyan wa yastahilu alaihi kaunu mayitan. Ke-17, kaunu hayyan dan mustahil baginya kaunu mayitan. Jadi maknanya keadaannya itu sentiasa hidup dan mustahil baginya keadaannya itu mati. Kerana hidup, kerana mati, kerana hidup, kerana mati, tak mustahil. Seterusnya, والثامن عشر كونه سميعا ويستحيل عليه كونه أصما. Dan 18, keadaannya itu iaitu mendengar sentiasa, dan mustahil baginya itu keadaannya adalah bisu. Seterusnya,
والتاسع عشر كونه بصيرا ويستحيل عليه كونه أعمى. Ke-19 kaunu basiran dan mustahil baginya kaunu a'ma. Maknanya keadaannya itu sentiasa melihat, dan mustahil baginya iaitu keadaannya itu maknanya buta, dan seterusnya. Wal 20 kaunuhu mutakalliman wa yastahilu alaihi abkam. Ke-20 kaunu mutakalliman dan mustahil baginya kaunu abkam. Jadi maknanya mustahil baginya itu bercakap, maknanya keadaannya itu bercakap-cakap, dan mustahil baginya itu iaitu dia adalah keadaan yang kadang-kadang bisu, kadang-kadang bercakap, kan? Mustahil baginya begitu. Okey, jadi ini 40 sifat, kan? Ataupun 20 yang wajib dan 20 yang mustahil. Okey. Jadi hari ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai fahaman. Contoh katakan hari ini ada setengah fahaman mengatakan sebenarnya malaikat Jibril tu silap turun wahyu. Sepatutnya diturunkan wahyu itu kepada Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada pahaman macam tu, kan? Jadi maknanya kita boleh terus takkanlah Allah itu keadaannya tersilap, sedangkan dia adalah kaunuhu qadiran. Dia itu ada keadaannya itu sentiasa berkuasa. Datang satu orang cerita dekat kita, kan, bahawa Allah tu duduk macam kita duduk begini. Kita terus bila kita faham keadaan ataupun sifat yang 20 ini, maknanya kita terus boleh mukhalafatu lil hawadis, mustahil itu sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi hari ini kita berdoa, terbisik kat hati kita, syaitan berbisik-bisik kan, kau ni berdoa tak makbul, Tuhan tak dengar doa kau ke? Maknanya kaunuhu sami'an, maknanya keadaannya itu sentiasa mendengar. Jadi mustahil dia tidak mendengar. Jadi benda-benda itu datang kepada kita, bisikan dalam diri kita ataupun daripada luar, kita ada satu panduan supaya kita tidak tersesat dalam kita berfikir. Itu guideline dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebab bagi orang-orang yang mukallaf, dia kena faham satu guideline. Nak belajar seterusnya belajar, tapi 20 ni ini kena faham betul-betul. Nak belajar seterusnya belajar banyak, kita akidah ni banyak, so lebih detail. Tapi bagi orang mukallaf, maknanya paling basic, paling kurang 20 sifat ni kena faham, supaya kita tidak tersasar dalam cara berfikir dan sebagainya. Okey, seterusnya. Fahazi arba'un 20 wajibah wa 20 mustahilah wal wahidul wa arba'una al jaizu fi haqqihi ta'ala wa huwa fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Maka kesemua sifat-sifat ini jumlahnya ialah 40 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan 20 sifat yang mustahil baginya. Adapun sifat yang ke-41 iaitu sifat yang harus pada haknya, iaitu membuat segala perkara yang mungkin atau meninggalkannya. Okey, jadi maknanya tadi itu 40 yang wajib, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu yang harus. Yang harus apa? Iaitu kalau bahasa nak senang faham, nak ikut Allah lah, Allah nak buat apa, kan? Dia nak buat pun boleh, dia tak nak buat pun boleh. Itu sifat yang harus bagi dia. Sebab dia maha berkuasa, jadi dia nak buat pun boleh, tak buat pun boleh bagi dia tu. Tak ada terikat dengan apa-apa pun. Itu sifatnya yang harus bagi dia. Jadi maknanya 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu yang harus. Jadi 41 sifat yang wajib kita tahu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bercakap, sifat Allah tu 20 je ke? Ni kita kena dengar kan. Awak ni belajar sifat 20 je, sifat Allah tu 20 je ke? Habis tu banyak lagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. 20 ni guideline kita untuk cara kita berfikir. Biar supaya datanglah apa-apa perkataan kepada kita ataupun satu pandangan, kita terus ada satu panduan terus, kan? Maknanya sebab tu setelah kita faham 20 sifat ni, kita nak belajar lebih detail lagi syarah-syarah dia, syarah sifat 20 dan sebagainya, banyak kita akidah dan sebagainya, ataupun kita dah mula nak pergi kepada perbandingan akidah, kan? Dia ada satu pelajaran perbandingan akidah. Orang nak belajar akidah-akidah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah,
Jadi kita ada satu guideline. Kan, kalau tak, takut kita belajar yang lain-lain, kita kata logik juga sebab kita tak ada satu guideline atau satu panduan tu. Ini kalau nak belajar lebih dalam lagi lah. Kan, jadi paling kurang 41 sifat ni kita kena faham. Okey, seterusnya. Wajibu alaihi an ya'rifa adillatal aqaid mazkurah walau ijmalan ka an yastadilla ala kulli sifatin wujudil makhluqati ka khalqil ardi was samawat. Selain itu, wajib juga ke atas mukallaf untuk mengetahui dalil setiap sifat yang disebut walaupun secara ijmali, seperti dia berdalilkan ke atas setiap sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kewujudan makhluk atau penciptaan langit dan bumi. Okey, jadi maknanya ijmali itu secara umum. Jadi wajib bagi orang mukallaf ni, maknanya orang yang dipertanggungjawabkan dengan hukum, setelah tahu, ni ringkas dia tahu, maknanya pergi langkah satu lagi, iaitu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu yang harus ni dia ada dalil-dalil dia. Jadi maknanya kita faham dalil-dalil yang umum pun tak apa. Contoh katakanlah Allah tu esa. Esa macam mana? Kita pun faham daripada surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah tu esa, satu. Saya akan dah cerita pada kelas-kelas yang lepas. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Jadi nak senang faham, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu, nak senang faham Mekah ni Kuala Lumpur lah, Lembah Kelang macam ini. Madinah ni Kedah, Belatas. Madinah, Kedah, Belatas. Kemudian Yaman ni Johor. Jadi Kuala Lumpur ni makna tengah-tengah lah. Kalau kita baca li'ila fi Quraishin ila fihim rihlata syita'i was saif, kebiasaan orang Quraisy pada musim panas dia berdagang. Musim panas dia berdagang pergi ke Syam, Syria. Maknanya pergi ke Kedah ke atas. Maknanya Madinah, Syam ni ke atas. Syam ni bengkok lah, senang. Kemudian musim sejuk dia pergi ke Yaman. Maknanya Yaman tu Johor lah, bawah. Jadi dia pergi satu arah yang bertentangan. Macam mana cara kita nak senang ingat musim sejuk ke Syam, musim panas ke Yaman, macam mana kita nak senang ingat biar tak tertukar. Okey. Musim sejuk ni, kalau musim sejuk, tempat yang tetap rasa panas adalah tempat yang humid. Humid ni tempat yang lembap. Contoh macam kita ataupun dekat Eropah contohnya, tempat Eropah, ketika musim sejuk, tempat yang paling selesa adalah bahagian selatan sekali, iaitu dekat Spain ataupun dulu Andalusia. Sebab dia dekat dengan laut, dia humid tinggi. Jadi walaupun musim sejuk, dia tak sejuk sangat. Jadi orang Arab, dia musim sejuk pergi ke Yaman, mana pergi ke bawah, sebab humid, jadi tak sejuk sangat. Pada musim sejuk, pada musim panas dia pergi ke utara, sebab utara ni musim panas dia tetap sejuk, angin dia tak panas sangat. Boleh tak? Panas sejuk pening lah, mana satu tadi? Maknanya kalau musim sejuk dia pergi kat belah selatan. Nak senang faham macam kalau kita Eropah, orang pergi ke Spain lah, orang pergi ke Andalusia. Andalusia tu negara Islam yang sangat selesa, sangat best sebab musim sejuk dia pun tak sejuk sangat. Spain ni maknanya lepas tu dia pergi ke bawah kalau musim sejuk. Kalau musim panas, Mekah kalau bulan 6, bulan 7, ya Allah, bahang dia macam keadaan oven bukan saja panas tu, panas daripada cuaca panas dengan matahari, daripada bahang dia, maknanya daripada pasir-pasir dan batu, dan daripada angin pun panas. Tapi kalau pergi ke utara dia sejuk. Sampai pergi ke Jerusalem, musim panas dia pun selesa, sebab dia ke atas. Musim panas dia pergi sebelah atas. Jadi Nabi SAW ketika peristiwa hijrah, dia daripada nak senapang Kuala Lumpur, bukan Nabi dekat Kuala Lumpur tau, jangan potong buat ceramah saya ni. Daripada Mekah tu Kuala Lumpur nak pergi ke
pergi ke utara lah, nak pergi ke Madinah tu, macam pergi ke Kedah lah. Tapi Nabi tak terus pergi, dia turun dulu ke Seremban. Bukan turun ke Seremban ni, nak senang faham. Dia turun dulu ke Gua Hira, ke Gua Thur. Dia turun dulu ke Gua Thur, turun ke selatan dulu. Jadi orang kafir semua kejar Nabi ke atas. Tak jumpa lah, sebab Nabi ke Seremban dulu kan. Lepas 3 hari barulah Nabi menyusul naik atas. Lepas 3 hari orang dah penat cari. Tapi ada satu orang namanya Syurakah bin Malik, dia dapat baca pemikiran Nabi. Dia kata Muhammad ni tak pergi terus ni, biar aku relax dulu dah. Lepas 3 hari baru aku cari dia. Lepas 3 hari baru dia naik kuda dia, kejar, cari jumpa. Dia lah satu-satunya orang Quraisy yang jumpa Nabi SAW ketika peristiwa hijrah. Naik kuda, kudanya tu tergolek. Kudanya tu pengsan, macam pengsan macam hitam tu tergolek. Kuda Arab ni kuda yang kuat. Jadi dia kejut kuda dia, bangun balik, kejar balik. Sampai 3 kali. Akhirnya kudanya tersembam lagi, macam hitam, macam pengsan gitu. Baru dia rasa, ini bukan peristiwa biasa ni. Wahai Muhammad, siapa melindungimu? Maka Nabi menjawab, Kul, katakan Muhammad, Wallahu ahad, Allah lah yang esa, yang melindungi itu. Allahus samad, Allah tempat minta hajat segala makhluk. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama satu pun dengan makhluk yang lain. Jadi maknanya tahu dalil secara ijmal. Jadi Allah wujud, Allah qidam, apa dalil dia secara umum, nanti belajar dekat kelas yang lain insya-Allah. Ataupun kita boleh cari banyak, maknanya kelas-kelas tauhid ni paling kurang tahu dalil umumnya apa. Okey, seterusnya. Wa yajibu alaihi aidan an ya'rifa ma yajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam, wa ma yastahilu wa ma yajuzu, wa jumlatu dhalika tis'un. Bukan itu sahaja, wajib juga ke atas mukallaf untuk mengetahui apa yang wajib pada hak para rasul, apa yang mustahil bagi mereka, dan apa yang harus, di mana jumlah semua perkara itu ada 9 sifat. Okey, saya sebut tadi permulaan kan, dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita kena tahu 50 sifat. Okey, 41 sifat Allah Subhanahu wa taala, 9 sifat Nabi. 41 tu mana? Kita dah bincang tadi. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Lagi 9 mana? 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus bagi Rasul. Cukup 50 sifat. Jadi mana kita belajar ni, kemudian belajar yang dalil secara ijmal. Ijmal tu secara umum. Pelajari. Jadi maknanya kitab ni kitab yang ringkas untuk kita faham secara ringkas. Kemudian kita sambung belajar. Belajar ni jangan pernah berhenti mimani la yata'allamani, 2 golongan yang takkan dapat ilmu. Pertamanya al-mustahi, orang yang malas. Mustahi ni malu sebenarnya, segan. Orang tadi kata segan tu kan malas. Segan aku kan malas. Al-mustahi wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Jadi kalau orang malas takkan dapat ilmu, orang yang sombong dia takkan dapat ilmu. Ilmu ni setiap kali kita belajar, setiap kali habis kelas yang ini, setiap kali itu seolah-olahnya kita dapat satu kunci. Kita belajar ni, balik-balik kita dapat satu kunci. Maknanya buka satu pintu. Faham. Makin faham, makin banyak kita tak faham lagi. Banyak lagi ilmu. Kita pun belajar kelas lagi, dapat kunci lagi. Pintu lagi ilmu. Pintu lagi ilmu. Jadi maknanya carilah sebanyak mungkin kunci-kunci pintu ilmu ni. Maka makin banyak kita akan tahu, dan kita akan perasan makin banyak kita tak tahu. Okey? Seterusnya, yang wajib dan mustahil dan harus bagi Rasul. Silakan. Fal wajib as-sidq wal amanatu wal tabli wal fatana, wal mustahilu al-kadhib wal khiyanatu wal kitmanu syai' mimma umiru bitablighihi wa baladatu. Maka sifat yang wajib bagi para rasul siddiq, amanah, tabligh dan fatanah.
Manakala yang mustahil pula kazib, khianah, khidman, perkara yang diperintahkan ke atas mereka untuk menyampaikannya dan baladah. Okey, di mana sifat yang wajib bagi Rasul tu dia ada 4. Sidik tu benar perkataan dia. Mustahil Nabi itu menyampaikan benda yang main-main. Contoh tuan-tuan sekalian, ketika peperangan Khandaq ni Nabi gali parit pada tahun 5 Hijrah. Nabi gali parit. Ketika itu dikhabarkan kepada Nabi SAW ada satu batu besar. Batu besar ni tak boleh pecahkan. Jadi Nabi pun mohon beliung tu satu tukul yang besar. Dengan tangan Nabi yang mulia, Nabi pun menghayunkan beliung ini. Kepercik api, Nabi takbir Allahu Akbar. Api kedua terpercik Allahu Akbar. Api ketiga terpercik Allahu Akbar. Maka pecah batu ini. Sahabat-sahabat bersama Nabi tanya Rasulullah, kenapa tuan bertakbir penuh semangat? Maka Nabi kata apa? Percikan api pertama, aku melihat kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Kota Yaman ni keturunan Abrahah, orang yang pernah bercita-cita untuk menghancurkan Kaabah tau. Orang keturunan orang hebat yang takkan tunduk punya pada Islam. Percikan api yang kedua, aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Kota Parsi ni dinasti Sasanid, dah 1000 tahun dah membina satu kerajaan yang besar. Mustahil boleh dikalahkan. Ikut akal Percikan api yang ketiga, aku melihat kota Rom akan jatuh ke tangan kamu. Kota Rom pula, lagi besar. Sama besar dengan Parsi. Dan yang akan dapat menombangkan kota Rom ini, rajanya sebaik-baik raja dan pengikutnya sebaik-baik pengikut. Ini berlaku pada 5 Hijrah. Rasul wafat 10 Hijrah. 12 Hijrah Yaman jatuh ke tangan Islam. 15 Hijrah Parsi jatuh ke tangan Islam. 17 Hijrah kota-kota Rom jatuh ke tangan Islam. Bayangkan 5 Hijrah Nabi tak cukup orang tau nak menggali parit lagi, sebab tak cukup orang tu. Tapi Nabi kata, aku tengok kota-kota yang jatuh. Jadi apa yang Nabi sebut benar-benar berlaku. Jadi, dan kota yang terakhir Rom ni adalah kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel, Nabi sebut la tuftihannal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa la ni'mal jaish dhalikal jaish. Kota Konstantinopel ini akan ditombangkan dan raja pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan juga pengikutnya sebaik-baik pengikut. Jadi semua sahabat nak jadi seperti mana disebut oleh hadis Nabi SAW, dipimpin oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni waktu tu dah lanjut dah umur dia, pimpin bala tentera sampai ke kota Konstantinopel, tapi tak berjaya, syahid kat sana. Kemudian sahabat cuba-cuba tak berjaya. Habis zaman sahabat, generasi anak sahabat tak berjaya, cucu sahabat tak berjaya, tabi'in tak berjaya. Disambung hadis ni, cuba tak berjaya sampai dekat 700 tahun. Tapi sahabat tetap berpegang, orang beriman tetap berpegang. Apa yang Nabi sebut sidqun, betul-betul akan terjadi. Benar hadis Nabi SAW. 53 Masihi, 1453 Masihi, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi sebut benar-benar terjadi, as-sidqun. Itu baru tombang kota Konstantinopel. Kemudian ditukar Konstantinopel dengan nama Istanbul. Istanbul itu Islam untuk selama-lamanya. Dalam dunia ni ada 2 bandar yang memberi maksud Islam untuk selama-lamanya. Satu Istanbul, satu lagi Islamabad. Islamabad ni Pakistan. Waktu Qaid Azam Ali Jinnah berjaya membuat negara Islam Pakistan, kemudian diletakkan nama kota itu Islamabad, Islam untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada kuis, boleh jawab lah. Maknanya apa 2 ibu negeri yang maknanya Islam untuk selama-lamanya. Jadi maknanya apa yang disebut, dan banyak lagi hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman. Tentu sekalian kita kena baca sebab kita hidup akhir zaman. Jadinya banyak panduan-panduan hidup akhir zaman kita kena baca.
Sebab Nabi sebut, apa yang Nabi sebut benar-benar wujud, benar-benar ada, benar-benar terjadi. Kan? Jadi Nabi itu sifat pertama as-sidq. Sidq itu maknanya benar. Kan? Yang keduanya amanah. Amanah ni iaitu amanah lah. Bahasa Melayu pun guna perkataan amanah ni. Maknanya amanah lah. Tabligh ni maknanya menyampaikan. Nabi itu sifatnya menyampaikan. Mustahil dia menyembunyikan. Mustahil Sebab itu kalau anda kata ada satu orang didakwa kat kita, ini contoh kan, sebahagian pandangan Syiah dia kata sebenarnya tak semua Nabi ajar pada umat Islam tu, ada disimpan, orang tertentu je tahu. Antaranya adalah ni imam-imam Syiah tu. Kan? Kita terus boleh spontan tak betul, sebab Nabi tu sifatnya tabligh, mustahil dia menyembunyikan. Kan? Kita kan boleh satu panduan terus bagi kita tu. Taklah kita macam terkesima, ya ke? Apa benda tu? Maka kita mudahlah tertipu sebab tak ada panduan. Kan? Tapi kita tahu, mustahil. Kan? Nabi tu tabligh sifatnya, takkanlah dia tak beritahu. Kan? Dan juga fatanah. Fatanah ni maknanya cerdik. Nabi SAW tu maknanya para Nabi tu sifatnya cerdik. Mustahil bagi Nabi itu adalah al-kadhab, tipu, khianat, dan kitman. Kitman tu maknanya menyembunyikan, dan juga iaitu baladah. Baladah ni akan bahasa Melayu jugalah, itu maaf saya sebut bodoh lah, maknanya baladah kan, macam bodoh lah, lawan kepada fatanah tu. Mustahil Nabi tu orangnya dungu, bodoh, mustahil para Nabi tu orangnya cerdik. Okey, jadi itu 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul. Okey, 1 yang harus bagi Rasul. Sila. Wa jaizu fi haqqihim ma huwa min al-a'radi bashariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyatil kal akli wasyurbi wal jima'i wal maradi khafif. Adapun sifat yang harus pada hak mereka iaitu tabiat semula jadi manusia yang tidak menurunkan martabat mereka yang tinggi, seperti makan, minum, jimat dan sakit yang ringan. Okey, jadi sifat yang harus bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan Jadi sifat kemanusiaan, sakit, makan, berkahwin. Jadi taklah kalau sebut Rasul tu macam tak boleh makan langsung ke? Macam tu. Maknanya itu sifat-sifat yang harus bagi Rasul, iaitu sifat-sifat yang ada pada manusia. Nabi itu sakit, Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu berkahwin dan sebagainya, sebagai kemanusiaan. Kan? Jadi kadang-kadang macam kita tengok ustaz lah, seolah-olah dulu kan saya waktu saya kecil dulu, saya belajar dulu, jadi bantu khidmat pada guru saya, kan, pergi supermarket, kan? Jadi beli barang kat sana. Ini kita cerita dulu tau. Ini tahun 80-an. Supermarket tu jaranglah imam ke, kan, ataupun ustaz-ustaz dia masuk situ, kan. Ni kita cerita tahun 80-an. Sekarang ni lain cerita. Kalau nak cerita tahun 80-an, ujung 70-an macam itu. Jadi saya khidmat dengan guru saya. Satu orang sound, satu orang dia sound lah, atau ustaz saya ni kata, imam pun pergi supermarket ke? Imam pergi supermarket ke? Ustaz saya tengok, apa ingat imam tak boleh pergi supermarket? Jadi benda ni benda yang sama. Dalam satu ketika Rasulullah pergi ke pasar, Nabi-Nabi pergi ke pasar, macam nak berurusan, Nabi pun pergi pasar ke? Jadi orang petikat, Nabi pergi pasar. Itu sifat yang harus bagi Rasul. Macam manusia pergi pasar, beli barang, bekerja. Nabi Zakaria sebagai tukang kayu, kan? Nabi kita Muhammad bermula dengan pengembala kambing kepada ahli perniagaan, kan? Nabi-nabi juga adalah orang yang bekerja. Seperti biasa. Ada soalan sikit. Apa beza Nabi berniaga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf berniaga? Siapa boleh bagi jawapan? Saya bagi hadiah sebotol air mineral, tapi dah sikit. Okey. Apa beza? Sayyidina Abdurrahman berniaga, Nabi juga berniaga. Perniagaan dia, duduk berniaga ni.
Nabi ni dia trader ni daripada satu tempat pindahkan barang ke satu tempat, macam ekspor lah, eksporter macam tu lah. Abdul Rahman bin Auf ni dia lebih kepada wholesaler. Dia duduk, jadi pedagang-pedagang sampai, dia beli secara borong, dia jual secara runcit. Itu Abdul Rahman bin Auf. Tapi Nabi ni trader, Nabi yang lead untuk pergi ke Syam, berniaga ke Syam, balik bawa barang perniagaan. Jadi maknanya ilmu perniagaan lah. Jadi Nabi-Nabi juga bekerja, Nabi-Nabi juga maknanya seperti manusia lah, pergi ke pasar dan maknanya berkeluarga dan sebagainya. Okey, jadi muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, okey, yang terakhir sila. Fahum alaihi wassalatu wassalamu akmalun nasi aqlan wa ilman ba'athahumullahu wa azharu sidqahum bil mu'jizati zahira faballagu amrahu wa nahyahu wa wa'adahu wa wa'idahu. Maka mereka para rasul adalah manusia yang paling sempurna dari segi akal dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para rasul dan menzahirkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Maka mereka menyampaikan segala perintahnya, larangannya, janjinya dan seksanya. Okey, so jadi maknanya Nabi-Nabi itu ni 4 sifat dia, yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. Dan Nabi itu adalah yang paling maknanya sempurna, dia punya akhlak, dia punya maknanya ilmu dia, dan Allah SWT kurniakan kepadanya mukjizat. Mukjizat ni benda-benda yang luar biasa, untuk mengalahkan ataupun membuktikan kenabiannya itu. Macam setiap Nabi berbeza, macam Nabi Isa AS. Ketika zaman Nabi Isa, ilmu perubatan tu hebat. Jadi Allah bagi Nabi Isa dengan ilmu yang boleh menyembuhkan penyakit yang pelik-pelik sampai boleh menghidupkan orang mati. Zaman Nabi Sulaiman sihir begitu hebat, maka Nabi Sulaiman dikurniakan sampai boleh memerintah jin juga, lebih hebat lagi. Zaman Nabi kita Muhammad SAW, maknanya keilmuan tu hebat dan akan hebat. Allah kurniakan Quran tu macam itulah, sesuai dengan zamannya. Maknanya dengan Nabi itu sendiri dah hebat, dan apabila berlalu masa kehebatan ilmu tu berkembang, Quran tu setanding dan lebih lagi daripada maknanya kajian-kajian ilmu manusia. Dulu ahli astronomi dia pernah berpendapat bahawa matahari statik, maka planet-planet lah yang mengelilingi matahari. Tapi Al-Quran sebut wasyamsu tajri mustaqarrin laha, matahari juga bergerak di atas paksinya. Jadi kalau kita tengok matahari itu, dia bukan begini matahari dan bulat begitu, bukan bintang begitu. Sebenarnya dia bergerak begini dan planet-planet itu bergerak begini. Dia bergerak wasyamsu tajri mustaqarrin laha, planet itu ikut begini. Dia bergerak di atas paksi dia. Bukan macam gini, macam gini. Jadi Quran sebut lama dah. Tapi akhirnya saintis mengakui, betul Quran sebut bahawa matahari juga bergerak di atas paksinya. Dan banyak lagi lah. Kalau kita baca lebih daripada 500 ayat sains dalam Al-Quran. Lebih daripada 500 ayat sains dalam Al-Quran, yang maknanya mendahului kajian manusia. Dan ada yang manusia kata, tak logik lah, yang betul macam ini. Tapi akhirnya mereka mengakui, Quran betul lah. Itu dia. Jadi maknanya dikurniakan mukjizat sesuai dengan keadaan zaman. Dan bagi Nabi kita Muhammad SAW, oleh kerana perkembangan ilmu tu, diberi Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi kita Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakanlah manfaat kepada apa yang kami pelajari ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah,
daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Kita akhirnya salawat Nabi SAW. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.